Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Ustaz untuk meneruskan pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah menyambut kemerdekaan 31 Ogos dan hari ini hari Rabu 1 September 2021. InsyaAllah hari ini Ustaz akan bawakan sambungan mengenai sirah, iaitu iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Jadi insyaAllah lah murid-murid kelas 6 dan 5 SKS, Ustaz doakan agar sentiasa dirahmati Allah, sentiasa sihat dan sentiasa bersedia untuk meneruskan pembelajaran walaupun secara PDPR. Tapi sebelum itu Ustaz nak bawakan murid-murid kelas 6 dan 5 SKS untuk sama-sama membaca surah hafazan, iaitu surah Asy-Syarq. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Dan yang kedua, Ustaz ingin bawakan satu ingatan kepada murid-murid, iaitu mengingati maksud sami'iyat. Mungkin ada yang sudah tidak berapa nak ingat. Jom sebut bersama dengan Ustaz. Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta Al-Hadis. Jadi itulah sam'iyat, benda yang tidak boleh dilihat dengan mata, tidak boleh disentuh dengan tangan, tidak boleh didengar dengan telinga, tidak boleh dirasa dengan lidah, tidak boleh diketahui dengan panca indera. Alhamdulillah. Ya, dan kita teruskan dengan sambungan pelajaran kita pada hari ini iaitu bab sirah dalam buku teks muka surat 160. 160. Minggu lepas kita dah bincang mengenai ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad semasa berada di Padang Arafah dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Hari ini kita nak ambil pula iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Iktibar ataupun orang panggil pengajaran. Jadinya apakah pengajaran yang kita boleh serapkan dalam kehidupan kita daripada peristiwa Hajjatul Wada' ni. Jadinya pengajaran inilah penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Kalau kita mengambil iktibar dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah kita akan menjadi seorang manusia yang baik, seorang Muslim yang patuh kepada ajaran Islam, insya-Allah. Dan kita lihat iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' muka surat 160. Okey, yang pertama boleh baca di buku ataupun boleh baca di skrin ataupun boleh mendengar Ustaz bacakan. Kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah haji. Saya tidak akan beralasan dan merungut lagi apabila melakukan sesuatu ibadah. Jadinya peristiwa Hajjatul Wada' ni bolehlah kita gambarkan bahawa Nabi dan umat Islam yang kita tahu seramai 90,000 Muslim telah bersama Nabi mengerjakan haji dan umrah. Jadinya menempuh satu perjalanan yang sukar dengan menaiki unta, kuda, keldai. Tidak ada kenderaan seperti hari ini. Itulah
orang panggil suatu sifat, suatu perbuatan Nabi dan umat Islam yang kita mesti ikuti, mesti contohi dan kita mesti amalkan, iaitu melakukan dengan bersungguh-sungguh kalau perkara itu adalah perkara yang melibatkan ibadah. Kalau nak semaya kena bangun awal untuk subuh, jadi kena usaha. Begitu juga macam kita puasa, kena usaha walaupun lapar sekejap. Jadi usaha itulah yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita dan umat Islam sebagai contoh, sebagai panduan kepada kita untuk kita contohi. Sekarang ni kalau nak pergi Mekah sudah naik kapal terbang, naik kereta, naik bas, dan yang terkini naik train ataupun metro, seperti kereta api. Jadi kemudahan. Kalau nak banding dengan Nabi dahulu, terpaksa menaiki unta ataupun binatang-binatang yang menjadi kenderaan dengan kepanasannya, dengan tidak ada kemudahan tempat tinggal dalam perjalanan dan sebagainya, adalah satu rintangan yang besar untuk Nabi dan umat Islam tempuhi. Itu yang pertama. Kita adalah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Okey, yang kedua. Yang kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengasihi baginda sebagai mana Nabi mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir diutuskan Allah, dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Jadi yang kedua ialah poinnya ialah mengasihi baginda. Kita wajib mengasihi baginda. Jadinya apa-apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi kita hendaklah kita amalkan. Kita wajib percaya sebagai kita patuh dan mengasihi Nabi. Semua perbuatan Nabi, kalau kita kasih Nabi, kita cinta Nabi, kita sayang Nabi, kita hendaklah tiru dan amalkan semua perbuatan. Bukan kata setengah-setengah. Tapi adalah beberapa yang kita tak sanggup terima, tak sanggup amalkan. Dan khas untuk Nabi itu lain cerita. Tapi pada umumnya semua perbuatan Nabi untuk kita contohi sebagai kita mengasihi Nabi. Cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi bercakap, cara Nabi bergaul, cara Nabi senyum, semua perbuatan Nabi kalau kita ikut itu dipanggil sunnah, dan itulah menunjukkan kita mengasihi Nabi. Dan satu lagi, kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita mengasihi Nabi. Jadinya itu yang kedua. Yang ketiga, kita teruskan. Kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita. Mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan amat dituntut dalam Islam. Poinnya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Jadi kita orang Islam, kita mestilah meletakkan Al-Quran yang pertama, dan yang kedua adalah As-Sunnah, ataupun daripada Nabi. Jadi itulah dua perkara yang paling utama untuk kita membuat sandaran ataupun panduan ataupun pegangan hidup. Tanpa dua itu maka rosaklah kita. Kalau kita membelakangkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka cacat dan rosaklah kita. Jadi apa-apa perbuatan, apa-apa ibadat, apa-apa kerja buat, mestilah bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, As-Sunnah kata boleh atau tidak, dibenarkan ataupun tidak, nak buat ini, semuanya hendaklah dipandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan guna kepala kita semata-mata.
Dan yang terakhir, betul tu Farhanah, nama orang Farhanah. Umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim bersaudara. Isinya ialah hidup bersatu padu kerana setiap Muslim adalah bersaudara. Itu daripada Nabi bahawa setiap orang Islam itu bersaudara. Jadi hendaklah kita hidup bersatu padu, dan memang hidup bersatu padu ini dipanggil salah satu menghubung silaturrahim. Dalam Islam, sesiapa yang tak jaga silaturrahim adalah seorang manusia yang akan mendapat balasan yang teruk di akhirat nanti. Jadi menjaga silaturrahim adalah wajib. Jadi silaturahim itulah bersatu padu, saling berhubung di antara satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling memberi hak satu sama lain, saling menjaga hubungan di antara satu sama lain. Jadinya itulah hidup bersatu padu, dan itulah sahaja iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada. InsyaAllah bertemu lagi dengan Ustaz pada minggu hadapan. Kita cuti Jumaat dan Sabtu, dan esok Iqamih pendidikan agama Islam tidak ada. Kita berjumpa lagi pada hari Isnin minggu hadapan, insyaAllah. Sebelum Ustaz sudahkan, Ustaz ingin berpesan agar sentiasalah murid-murid kelas 6 di 5 SKS untuk menjaga kesihatan diri, menjaga ibadah, menjaga kelakuan diri semasa berada di rumah, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan.